Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam sesi PDPR kita untuk minggu ini bagi tarikh 16/92/2021, yang mana kita akan terus membincangkan topik bab 1, rangsangan dan gerak balas. Baik. Bab 1.3 sains Baik. Hari ini kita akan membincangkan mengenai rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Sebelum ni kita membincangkan rangsangan dan gerak balas dalam badan manusia kan, ataupun melibatkan beberapa organ diri manusia seperti kulit, lidah, mata, telinga dan hidung kan. So hari ini kita akan membincangkan pula mengenai rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, harapkan kamu bersedia. Baiklah. Di akhir pembelajaran, murid boleh yang pertamanya 1.31 memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan, dan yang kedua mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan keadaan terbaik bagi tumbesaran. Baik, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Apa itu rangsangan? Rangsangan tu apabila kita memberi satu ataupun diberi satu rangsangan, ataupun kita panggil dia macam manusia, kita bagi dia cucuk, cucuk kepada kulit akan rasa sakit dan tidak balas. Yang cucuk tu adalah rangsangan. Tapi tumbuhan ni apa rangsangan dia? Cuba kita tengok tak maksud dia dulu. Tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Okey. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah cahaya, air, graviti dan sentuhan. Ingat, tumbuhan dia tidak ada organ deria, tapi dia ada rangsangan yang menyebabkan dia boleh bergerak lah. Menyebabkan pokok tu bergerak mengikut selama ada dia menerima cahaya, menerima air, graviti ataupun sentuhan. Baik. Gerak balas tumbuhan juga boleh dibahagikan kepada dua jenis tropism dan gerak balas nastik. Dia ada dua jenis, tropism dan gerak balas nastik. So, kita akan tengoklah apa itu dua jenis tropism dan gerak balas nastik tu. Okey. Baik, kita akan membincangkan mengenai tropism. Okey, apa itu tropism? Yang pertama, tropism itu merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan yang diberi seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Okey, bila satu tumbuhan tu kita tanam dia, kita bagi cahaya, kita bagi air, kita bagi graviti dan sentuhan pada satu arah sahaja. Okey, kita akan tengok ke arah mana bahagian tumbuhan tertentu tu bergerak. Dan bahagian tertentu tu pula akan tumbuh ke arah ataupun menjauhi. Dia mungkin mendekati dia mengikut arah rangsangan itu, ataupun dia berlawanan dengan arah tu. Okey, so kita akan tengoklah macam mana. Okey, baik. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropism positif. Manakala yang menjauhi rangsangan dipanggil tropism negatif. Okey, baik. Okey, gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku perlahan dan kurang ketara. Okey, perlahan dan kurang ketara. So, kita akan tengok lagi. Perlahan tu macam mana, kurang ketara tu macam mana. Okey, fototropism. Secara tidak langsung, kalau kamu tengok perkataan foto, apa maksud foto? Foto ni mesti kena ada cahaya. Bermaksud rangsangan ini ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okey. Pucuk tumbuhan. Okey, pucuk tumbuhan. Pucuk ni apa? Pokok daun kan? Daun kan? Okey, daun yang kecil-kecil tu, yang pucuk lah kita panggil. Okey, menunjukkan tropism, fototropism positif, iaitu tumbuh ke arah cahaya. Kalau akar ni bagaimana? Tapi kalau pucuk memang fototropism. Sebab apa? Sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Okey.
Maka fototropism positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari mencukupi untuk membuat makanan. Okey, dia perlukan cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan, proses apa? Fotosintesis. Kan? Betul tak? Itu fototropism. Okey, tumbuhan yang kebanyakan tumbuhan lah, kebanyakannya fototropism positif sebab dia bergerak ke arah cahaya. Sebab diperlukan cahaya tu untuk proses fotosintesis. Okey, hydrotropism. Bila tengok perkataan hydro, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan air. Air. Bila air, bahagian mana tumbuhan yang melibatkan air? Pucuk ke? Batang pokok ke? Ke akar? Kita tengok. Okey, hydrotropism adalah gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey. Bahagian mana? Akar tumbuhan menunjukkan hydrotropism positif, iaitu tumbuh ke arah sumber air. Pokok, kalau daun tu, dia arah ke, kalau dia mengarah ke arah air. Daun tak kan? Sebab apa dia tak? Sebab dia bukan rangsangan air. Daun lebih kepada foto. Tapi kalau akar, dia ke arah air. Okey, dia hydrotropism positif. Okey, hydrotropism positif ini membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Okey, dalam tanah ada banyak garam-garam terlarut ataupun baja yang kita bubuh. Jadi akar tu akan bergerak ke arah air dan ke arah garam mineral tu supaya dia boleh hidup dengan subur. Okey, boleh lah. Itu hydrotropism positif ataupun hydrotropism lah. Okay, seterusnya geotropism. Geotropism. Geo ni melibatkan apa kalau perkataan geo? Geo maksudnya berkaitan dengan graviti. Okey, kita akan tengok. Geotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okey, akar tumbuhan menunjukkan geotropism positif, iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Betul? Akar dia takkan naik ke atas, dia akan ke bawah. Bila ke bawah, dia adalah geotropism positif. Geotropism positif membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Sebab tu tengok Tuhan bagi jadi akar ni. Okay, dia tajam ke dalam. Makin besar pokok tu dia makin memanjang. Okay, memanjang ke dalam tanah. Supaya dia kukuh dalam, tumbuh atas tanah tu. Kalau dia akar dah tak banyak, tak kuat, tak cengkam tanah, pokok tu senang terbalik. Itu kepentingan graviti tu. Pucuk tumbuhan pula, pucuk tumbuhan dia geotropism negatif. Sebab apa? Sebab menentang arah graviti. Kita tengok pucuk mana turun ke bawah kan? Pucuk dia mesti naik ke atas. Padahal tak cantik garis. Okey. Pucuk dia dekat atas, lawas sikit tu dia geotropism negatif sebab dia melawan arah graviti ke bawah dan pucuk naik ke atas. Okey, baik. Geotropism negatif membolehkan pucuk tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya bagi proses fotosintesis. Tapi penting juga kalau dia geotropism positif juga pucuk ni, macam mana nak dapatkan cahaya kan? Jadi kita tengok pokok, kalau lagi dalam akar itu positif ke bawah, lagi tinggi pokok tu naik ke atas. Bila tinggi naik ke atas, dia boleh terima cahaya yang mencukupi. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Thigmotropism. Apa dia thigmotropism ni? Thigmo. Pasal dengar? Tak apa. Kalau tak pasal dengar, kita tengok apa dia. Okey, thigmotropism ialah gerak balas terhadap sentuhan. Sentuh macam mana? Bukan kita pergi raba pokok tu, bukan kita pergi duk sapu-sapu daun dia, bukan pergi sapu. Kita tengok apa itu thigmotropism. Sulur paut. Sulur paut atau batang melilit menunjukkan thigmotropism positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Kita tengok pokok apa? Contohnya akar rotan,
pokok kancang panjang, kacang buncis, okey, yang sebagainya, yang ada pokok timun, kan? Dia ada selur paut atau batang yang melilit. Dia akan pi lekat, contoh kalau kita letak pancang kayu kan. Mak akan tanam pokok, letak pancang kayu. Pokok tu dia akan melilit pada batang tu ataupun lilit pada pagar rumah. Itu thaigmotropism positif. Sebab dia ada salur paut dia yang boleh melilit. Dia melilit pada batang lain atau tumbuhan lain, objek lain lah, supaya dia boleh hidup. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak dan memperoleh cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Itu tujuan thaigmotropism ni. Okey, akar menunjukkan thaigmotropism negatif. Apabila dia mengelak sebarang objek yang menghalangnya mencari sumber air. Akar pula dia tak melilit. Ni kehebatan dia. Akar dia tak melilit, dia akan terus ke bawah. Dia akan mengelak daripada melilit benda lain. Sebab kalau dia melilit benda lain, dia terhalang nak terima air tu. Okey, baiklah. Boleh faham thaigmotropism dia lebih kepada melilit. Okey. Melilit. Okey. Ni thaigmotropism. Ni pokok timun, pokok seri pagi, dan sebagainya lah. Pokok-pokok yang dia perlukan sokongan. Ni pokok ni perlukan sokongan. Buah dia besar tapi batang dia kalui. Jadi dia perlukan sokongan, dia melilit. Dalam masa dia menerima cahaya matahari, dia juga perlukan sokongan. Kalau tak ada batang, dia melilit ke bawah, nanti buah ni rosak. Okey. Kita tengok pula gerak balas nastik. Apa itu gerak balas nastik? Okey. Gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, tapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Ini gerak balas nastik. Dia perlukan sentuhan tapi tak bergantung ke arah rangsangan. Main kat mana pun boleh macam tu. Okey, gerak balas nastik berlaku lebih cepat daripada tropism. Kalau gerak tropism tadi, thaigmotropism, dia sentuh, dia akan masa lama, dia akan nak lilit membesar. Tapi gerak balas nastik ni dia macam serta-merta berlaku. Apa itu contoh? Kamu pernah pegang daun semalu tak? Apa jadi kalau kamu sentuh dia? Dia akan terus mengecut. Itu contoh gerak balas nastik. Okey, contohnya pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan dengan menguncupkan daunnya apabila sentuh, kan? Saya cakap tadi. Contoh daun ni dia. Perut kerang, kita pegang dia akan tutup. Apa lagi? Periuk kera, lepas tu apa lagi yang ada dalam yang kita berdekatan dengan kita? Biasanya daun semalu lah paling banyak kat Fatah Padang kan, yang ada duri tu kan. Bila kita sentuh secara tidak langsung, dia akan menguncupkan daunnya. Itu contoh gerak balas nastik. Gerak balas nastik, okey, bertindak sebagai pertahanan pokok. Semalu daripada angin yang kuat dan sebagainya. Daripada sentuhan, dia nak elak daripada rosak. Okey, itu contoh gerak balas nastik dan apa itu maksud gerak balas nastik. Okey, boleh faham tak kat tu? Okey. Ni tengok. Macam pokok ni salah satu jenis periuk kera juga, tapi periuk kera ni dia jenis makan. Dia puk binatang masuk, dia tutup sebab apa? Dia nak ambil zat-zat yang dalam badan binatang ni untuk terus hidup. Dia akan makan zat-zat binatang ni. Kalau kamu tengok kartun dulu siap boleh makan orang kan. Itu mengarut lah. Tak ada lah, dia tak besar macam tu, dia kecil saja. Sama juga dengan periuk kera yang orang buat lemang kan, bentuk macam ni. Bentuk macam tu kan. Main lalat terbang masuk dalam ni, dia tutup lah. Tu pun gerak balas nastik. Okey, okey. So setakat ni ada pertanyaan yang berkaitan dengan gerak balas tumbuhan. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Okey, kamu boleh tanya terus dalam WhatsApp Zat Game. Okey, dan juga saya akan buat soal jawab sebelum kita buat modul lah. Okey, ada apa-apa permasalahan, jangan malu, jangan segan. Kamu boleh tanya saja. InsyaAllah kalau saya ada jawapan, saya akan bantu kamu lah. Baik, saya rasa untuk sesi PDPR hari ini itu saja. Diharapkan kamu boleh memahami dengan baik. Sebarang masalah, boleh tanya saya. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.